Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Abu Sahri Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-far'ul al-khamisu fi bayani talaqi sunniyi wa ghairihi ay minal bid'i. Bermula farak yang kelima pada menyatakan talak sunnah. Murad sunnah sini makna lawannya bid'ah. Dan lainnya lain pada sunnah iaitu yang kepada bid'ah. Bid'ah terkadangnya makruh, terkadang haram. Bermula talak itu terbagi atas dua bagi, mana kepada dua bahagia. Pertama sunni, kedua bid'i. Maka yang sunni ini, maka talak yang sunni itu iaitu talak di dalam tuhrin. Talak oleh suami akan isteri dia di dalam suci. Mana dalam hakikatnya suci. Suci mana? Suci yang tiada setubuh. Suci yang tiada setubuh dengan dia dengan isteri, mana tidak setubuh oleh suami dengan isteri dia. Perempuan itu tak ada mai uzur dak. Suci pada haid, suci pada nifas. Dan suci pula tidak ada tidur. Kalau ada tidur, lain pula. Pas suci tak ada tidur lagi, dia talak masa tu. Orang dipanggil talak sunni. Apabila isteri sudah habis haid atau habis nifas, dia pun tak ada tidur lagi. Itulah apa yang sunni. Padahal perempuan itu sudah dukhul. Talak di dalam tuhur yang tiada setubuh dengan dia. Padahal perempuan itu sudah dukhul. Padahal perempuan itu sudahnya setubuh dah dulu. Dukhul mana sebelumnya? Dukhul sebelumnya. Kalau tak itu lagi. Sudah dukhul mana sebelumnya? Sebelum pada talak tu, mana sebelum badannya suci tu, ya ada tak itu dah. Tapi sepahnya habis haid, sepah suci pada haid nifas tu, dia pun tak ada subuh dah. Ya talakun dah. Ini tidak haram lah. Hak sunni ini tidak haram dah. Hukumnya tidak haram. Tak boleh. Cabut ni, tak boleh. Itu, duk live ni, tak boleh. Jawab mari padahal sudah dukhul dah, ibaratnya. Kita nak takbir gitu, tapi tengok dulu. Jadi sunni padahal sudah dukhul dah. Perempuan itu sudah dukhul pula. Jawab mari kita nak takbir kan.
Kita ayu qa'at tala ala madkhulin biha, ay zaujah madkhulin biha. Sunni ni. Itu talak dia tukar talak. Perempuan yang sudah dukhul dengan dia. Laisat bihamilin, yang bukan berarti itu perempuan yang mengandung, wala saghiratin, dan bukan perempuan yang kecil belum sampainya masa haid, wala ayisah, dan bukan perempuan yang dah putus asa putus asa pada haid dah. Lepas talak pula fi tuhrin, pada suci, ghairi mujama'an fih, yang tidak dijimukkan padanya pada suci itu, tidak pada haid sebelumnya dah. Sebab tu saya sebut idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Sini maknanya madkhulin biha, mana perempuan yang sudah dukhul. Sebab tu mana sudah dukhul, ini dukhul dengan dia dulu dah. Mana penuh dah, penuh tubuh dah. Sebab tu dia tanya ayu qatala ala markhulin biha, mana perempuan yang sudah dukhul. Nak keluarkan perempuan yang kecil. Nak keluarkan perempuan yang kecil lah. Kalau kecil tu tak pernah dukhul lagi, kecil. Itu sebab dalam Iqna' Abu Jaimi. Mana sebelum dukhul ini, yang sudah dukhul dah. Yang mana yang pernah, sudah mana yang pernah dukhul dah. Sebelum badannya suci tu. Sebelum badan suci dulu, mana masa dulu, dah pernah suci tubuh dah. Dia panggil sunni lah. Habis. Maka yang bid'ah itu maqabil bagi sunni terbagi pula dua bahagian. Ini terbagi, dia panggil bagi aridi. Arba asalnya zatinya sahnya. Terbagi pula bid'ah itu kepada dua. Satu badal, satu dia talakkan perempuan dalam haid, yang dijimukkan pada sucinya pada ketika suci itu. Perempuan apabila mari uzur, dia baru talak masa tu, adalah haram hukumnya, sebab memanjangkan, melamakan perempuan itu dalam iddah dia. Mudaratlah. Dan kedua, ditolak dalam suci tapi yang dijimuk. Maka habis saat ni mana tak ada jimuk lagi. Hak sunni saat ni maknanya belum lagi jimuk. Mana sebab tu adalah tu tolak dalam suci yang tiada di subuh. Tak ada subuh lagi. Hak ni dak dijimuk di subuh dah. Padanya pada ketika suci tu, mereka maf'ul. Tolak akan mereka perempuan, isteri. Akan perempuan yang menerima bunting, mana mengandung. Menerima mana tahbal. Dengan bahawa murad katanya menerima bunting, menerima mengandung, dengan bahawa mereka itu sampai umur 9 tahun. Tu panggil dia terima. Kalau umur bawah 9 tahun, dia tak terima mengandung, kerana tak ada haid lagi. Dan tiada nyata buntingnya, padahal belum lagi nyatanya mengandung, dia tak nyata lagi. Tu panggil bid'ah sini. Tak nyata lagi lah. Kalau nyata ni. Dia panggil yang kedua. Yang kedua maknanya tak nyata lagi. Sebab tu kita darban hadalatun fi haid mamsusah, ay mautu'ah, atau mahatu harilah, kerana itu menyelahkan Quran yang Tuhan sebut idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Bah ni tak ada iddah kerana perempuan haid tak bila. Dan juga mengandung, harai juga ketika mengandung. Kerana apa? Kerana ketika mengandung tu lama. Mana mudarat lah. Tapi setengah ulama, tapi kalau perempuan tu reda tak reda. Kalau dia tanya dah. Kalau bini yang minta ketika haid. Bini minta cerah. Sedangkan dia haid. Tu tak reda. Kerana dia sendiri yang reda. Dan juga khalaq tak reda. Fala junaha alaihima fima iftadat bih. Tak reda. Maka adalah pada tolak bid'ah itu haram. Kenapa? Kerana menyakiti. Bukan menyakiti.
Kita salah tu. Menyakiti, tak ada tu. Bukan menyatakiti dah. Takiti, mana menyakiti. Titik ta tu lebih. Kerana menyakiti, ini akan perempuan menyakiti. Menyakiti akan perempuan sebab apa? Sebab panjangan, bukan panjangnya, panjangan. Sebab panjangan iddahnya iddah perempuan tu. Mana buat pada iddah lama lah. Maka tidak dibilang iddah, tak bila iddah bagi perempuan tu tak. Apabila dia tertolak mai sahid, maka iddah tu tak bila. Kerananya mazhab kita Asy-Syafi'i, jumhur ulama bahasanya lahnya quru' itu adalah suci. Lepas tu masanya masa haid tak bila. Melainkan hingga datang tuhur yang lain. Melainkan apabila datang suci yang lain, sepahnya haid tadi barulah bila. Nyanyo situ. Dan lagi menyalahi yang disuruh, mana menyalahi akan perkara, jenis ilatnya guru. Dan lagi pula kerana menyalahikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu taala dengan firman-Nya fatalliquhunna liiddatihinna. Maka tolak olehmu akan mereka itu isteri kamu bagi iddah mereka, mana bagi hasil ataupun bagi membilangkan iddah. Ada bagi iddah, mana bagi membilangkan ataupun bagi membilangkan iddah mereka itu. Mana boleh bila dah. Tolak boleh bila dah. Kalau tolak tak bila, menyalahikan perintah Allah. Jadi panggil mukhalafah. Apabila Allah perintah tolak li iddatihinna, kalau kita tolak tidaknya tidak ada iddah, tidak dibilangkan iddah, maka hukumnya haram. Dia panggil mafhum mukhalafah. Dan sunat mereka yang mentalak pada talak bid'ah itu raja' ni sunat. Kalau orang tu ada talak bini dia pada talak bid'ah, takrif seperti takrif tadi, sunat ke apa dia? Raja' ada raja' balik. Lepas tu raja' tu hingga datang haid. Raja' balik hingga datang haid, talak semula pula. Nanti mari haid, ada hingga datang suci. Apabila isteri tu suci, habis haid sekali, boleh talak masa tu. Raja' balik, lepas tu tunggu tu nanti talak semula. Ini sunat. Maka jika dia kehendaki, dia akan talak. Kalau nak talak juga, jadi selepasnya suci lah. Selepas datang suci, kalau sekiranya dia nak talak, maka ditalaknya. Jadi akan isteri tu talak lah. Atau dipegangnya, jadi kalau tidak, dipegangnya, mana yang pegang, mana tak talak, boleh tak apa. Rojak dah apa tu, kalau nak talak, tak saya talak, biarlah. Itu sunat. Bahkan ini jabang istidrak atanya haram. Kata hari tadi, bahkan jika mengupah perempuan itu talak, mana panggil tubuh talak. Mengupah, mana mengupah perempuan itu talak pada ketika itu ketika haid. Ketika haid atau suci yang jadi wati. Ketika haid atau ketika suci yang wati sekali dah. Tapi rajak mafhum lah. Kalau ketika itu ketika haid, tu rajak mantuk. Rajak hak sebut tadi, hak mafhumnya dua masalah. Ada rajak tu dua. Kalau rajak sah tak apa dah. Ketika itu ketika haid. Atau ketika suci cuma dah wati dah. Maklum dia wati kan, dia mengandung 9 bulan. Dah lama dah. Sebabnya iddah mengandung adalah beranak. Lama tu. Ketika itu ke haid, berarti mana tak bila. Ketika mengandung pun subuh. Maka tiada haram tahrir. Kerana apa? Tidak haram lagi tahrir lagi dah. Tahrir dah. Kerana apa? Kerana redha ia isteri tadi dengan berpanjang iddahnya je, redha sendiri. Kerana dia sendiri yang minta. Itu tahrir. Tapi kait jika ia isteri tu sendiri isteri menebus talak itu, kalau dia sendiri yang tubuh, mana dia sendiri yang bayar duit. Bersalahan jika orang lain, kalau orang ajnabi, orang lain sini mana ajnabi, orang asing. Orang asing masalah gawe dia dulu masalah. Ada kita nikah no gawe orang. Tiba-tiba gawe dah ginilah, mu talak binimu aku bayar 1000 ya. Masalah. Orang lain suku sakat mari. Tu dia. Bersalahan jika orang lain. Jika tiada ia isi tu reda lah, tapi syarat kata bersalahan tu jika ia tak reda. Jika bini tak reda, tak reda orang lain tolong tubuh tu. Tapi tok laki pun nak duit, masalah. Jawabnya maka dinamakan bid'ah yang haram juga. Mana juga? Itu bid'ah itu. Kalau orang lain yang tubuh talak, orang lain yang bayar duit, suami yang talak, lepas tu bini tidak reda, hukumnya adalah haram juga. Bid'ah haram.
Habis. Dan jika berkata engkau tertolak pada akhir haid. Suami kata, mung jatuh talak padanya akhir haid. Mana pada penghujung kan haid. Haid nak habis dah lah. Barulah habis haid, barulah jatuh talak. Dia tak lagi gitu. Talak haid jatuh talak. Kecuali Ibn Taymiyah tak jatuh. Maka dinamakan talak sunni, satu talak sunni. Kenapa? Kerana akhir haid tak lama lah akhir haid dah. Akhir haid maknanya hari ni ada habis haid pak suci, akhir dah, mana tak lama. Akhir dah. Atau dia katanya suami, engkau tertolak pada akhir tuhur suci. Pada tuhur kamu. Engkau tertolak pada akhir tuhur kamu, mana suci kamu. Dia namakan tolak bid'i. Tolak bid'i kerana akhir suci berarti lama haid. Bawa badan masuk haid pula. Bila mengatakan panggil tolak bid'i? Jika ada tuhur itu, ada ia jimuk padanya. Jika ada tuhur itu, tuhur yang dia katanya akhir tuhur itu, ada ia suami tu. Jimuk mana setelah jimuk, isteri padanya pada tuhur dah. Setelah subuh dah, tu hari ya. Tu bid'i lah. Maknanya kalau tidak subuh lagi, tak panggil bid'i lagi lah. Kerana akhir tuhur maknanya tak apa. Habis. Dan setengah daripada tolak bid'i itu, ia suami tolak pada tuhur. Ini masuk oleh bid'i. Tolak pada tuhur tetapi ia suami jimuk pada haid. Jadi pada ketika haid. Haid mana? Haid yang dahulunya, apa dulunya? Badal ataupun bayan. Dulunya makna dulu pada tuhur itu. Mana dia sudah tubuh dah pada haid. Haid yang dulu daripada suci tu. Sebelum pada suci je, dia tubuh dah. Tubuh dalam haid. Haram hukumnya. Tidur bini dalam haid haram. Lepas tu dia tolak bini pula. Boleh jadi lekat pun. Walaupun mari haid dah pun boleh jadi. Haram juga dah. Sebab tu dalam kitab ni kata falau wati'at haidan wa tahurat fatallaqaha. Kalau wati akan perempuan haid, tiba-tiba bersucilah ia pada haid dia, makanya tolakkan dia, nama bid'i fil asahi pada kal asah. Fayahrumu, maka haramlah ia lihtimalil uluqil muwaddi, kerana ihtimal boleh lekat buruk yang bawa padanya lah nyesal. Ihtimal boleh jadi. Cuma baliknya kalau perempuan mari uzur ni kadang tak ada haid, tak ada anak dah, tapi ada juga ada. Sebab tu mana ihtimal, sebab tu haram lah. Boleh ihtimal dapat anak, kalau mengandungnya apa Allah, aku tolak sedekah anak aku ada. Takut menyesal pula. Sebab tu haram situ. Ingat tolak setubuh bini dalam haid ketika mana setubuh dalam haid, selepas tu suci. Haram agak. Masanya tolak suci dah. Cuma ketika haid tu, bini mari haid tu dia ada tidur sekali, dua kali masalahnya. Haram. Nama tolak bid'i. Dan setengah daripada tolak bid'i itu, ia tolak pada tuhur tetapi ia jimuk mana sudah jimuk pada haid yang dahulunya. Daripada dulu pada suci itu. Habis. Dan harus ia suami khalaq. Dan harus ia suami khalaq padanya, arti pada tolak yang bid'i itu. Padanya artinya arti pada tolak yang bid'i. Apa harus? Khalaq tidak masalah. Iaitu mana tubuh tolak. Kerana bini yang reda. Kerana bini yang reda. Tutup. Dah. Bid'i. Tak putus kan? Nanti pergi. Takut telefon pula. Tutup pula. Habis. Dan demikian lagi makna supa khalaq juga. Khalaq tak haram lah kerana isteri yang reda panggil. Dan demikian lagi supa khalaq juga harus suami itu tolak jika nyata bunti perawi tu, kalau nyata dah. Kalau tak nyata lagi, hukumnya tak boleh kerana takut nyesal. Kalau dah nyata dah tak apa. Dah nyata dah berarti dia suami yang reda. Itu mukabil tadi ke? Pada hati ada nyata bunting hak atas dah. Kata kedua, dia tolak dalam tuhur yang dijimuk padanya mereka yang menerima bunting dan tiada nyata bunting. Aku tak nyata lagi. Kalau dah nyata dah tak haram dah. Dah. Kalau tak nyata lagi tak haram. Kalau nyata dah tak haram kerana suami yang reda. Reda katanya lah anak tu.
Ini kalau bahasanya ialah itu dah nyata dah. Harus jika nyata buktinya mengandung perempuan itu. Kenapa? Kerana tidak takut menyesalnya, tak ada takut menyesal dah. Maknanya buat apa? Kerana asalnya kita nikah tujuan apa? Kita nikah panggil hataran ataupun panggil wadak bagi maksud bagi kita berkahwinan adalah tujuan nak dapat anak. Tiba-tiba apabila dapat anak mengandung, dia pun ilahnya cerah masa tu tak apa. Kerana dia sendiri yang reda. Ya dah, tujuan asalnya kita nikah adalahnya tujuan dapat anak. Tiba-tiba buat nyata mengandung dah. Doktor rakyat dah, tok bidang rakyat dah katanya bini tu dah mengandung dah. Dia tolak agak. Tu tak ada dah, tak ada menyesal dah. Mana tidak ada menyesalnya suami tu. Sebab apa? Sebab nyatanya bunting dah, mengandung dah. Dan lagi tidak panjang idahnya lah, boleh tak panjang idah. Dia nyata dah. Kenapa? Kerana idahnya suatu iaitu wadak hamliha. Maknanya mengandung. Tu maknanya beranak. Sekaligus ya. Habis. Maka ialah idah beranak ni kadang-kadang lama, kadang-kadangnya tak lama. Tapi ini sekali ni. Sekaligus pun lama juga kalau ke. Sebab boleh jadi gogel pun habis dah. Gogel apa semua sekaligus. Dan jika berkata oleh suami, berkata bagi haid, mana berkatanya bagi yang haid, mana kata oleh suami bagi isteri yang haid. Bagi yang haid mana isteri yang haid. Katakan engkau tertolak. Bagi bid'i, dia kata gitu. Engkau tolak bagi bid'i, mana engkau tolak dia dalam tolak bid'ah. Maklum dah bini dengan haid dah. Maka jatuh tolak pada ketika itu ketika yang mana? Ketika kata tu. Ketika lepas kata tu. Selepas kata gitu jatuh selalu dah. Kenapa? Kerana nyatanya jatuh bagi bid'i. Bid'i dah kerana haid. Atau dia katanya suami, cepatlah dak sini ni. Ni tak ayah ni. Atau dia katanya suami engkau tertolak bagi sunni. Tolak jenis sebagai tolak sunni. Maka ketika sucinya, jadi maka jatuh tolak ketika suci. Suci baru jatuh. Bini mari haid. Apabila bini mari haid, dia katanya mu jatuh tolak pada bagi sunni ataupun tolak sebagai tolak sunni. Jadi masa haid tu tak jatuh lagi. Tak jatuh tolak lagi. Kerana apa? Kerana haid tu adalahnya bid'i. Hak jatuhnya mai suci tu. Wis, maka jika berkata ia suami pada ketika haid, kata pada ketika haid. Kata macam mana iaitu engkau tertolak satu tolak yang baik. Baik bid'i dah. Itu mana itu sunni dah. Yang baik mana bukan tolak bid'i dah. Engkau jatuh tolak satu tolak yang baik. Mana tolak yang baik? Sifat. Tadi bagi ibarat kata bagi sunni. Ni buat sifat tolak yang baik. Atau yang terlebih baik tolaknya. Terlebih baik tolaknya tolak bagi isteri tu. Mana tolak yang paling baik? Atau terlebih elok, tolak yang paling elok sekali. Jawabnya maka jatuh ia tolak pada tuhur. Pada ketika tuhur, pada suci tu. Suci mana? Yang tiada dijimuknya. Jimukkan isteri. Tak jimuk lagi lah kerana yang baik. Kalau jimuk tak apa. Kerana jimuk tu ialah dapat, boleh dia dapat anak. Sebab tu suci bila dia tak jimuk lagi. Apa yang dia suci pak, tak ada subuh jatuh lalu dah. Tak ada subuh lagi jatuh lalu dah. Seperti tolak sunni juga lah. Supaya tolak sunni juga pada hukumnya ni hukum ini tolak ni. Hukumnya hukum ini tolak, iaitu tolak cara tadi tu. Tolak satu tolak yang baik atau yang terlebih baik atau yang terlebih elok tu. Supaya lah. Walau tak sebut sunni, hak nu sebut soreh sunni. Hak ni yang baik pun sama, ahsan. Ahsanat talakin. Tu. Atau ajmal salakin. Jatuh. Apabila jatuh mana tidak haram dah. Hukum supaya sunni mana tak haram dah. Habis. Atau dia katanya suami engkau tertolak satu yang jahat, yang teruk, atau yang terlebih jahat. Tolak. Ini sebuah tolak, panggil tolak tu tamjiz. Yang terlebih jahat tolak, terlebih jahat mana yang tolak yang paling jahat sekali. Jawabnya maka jatuh ia, gapo ia badal. Ia tolak tu. Jatuh ia tolak seperti tolak bid'i tolak supaya tolak bid'i dah. Gapo dia? Supaya pada pihak apa? Pada hukumnya, hukum bagi tolak bid'i haram, hukum dia. Mana tolak bid'i itu masih haid lah. Apabila bini mari haid, jatuh tolak. Ataupun ilahnya suci, cuma dah jimuk dah. Apabila suci tapi dah setubuh dah. Jatuh masa tu. Atau tolak yang sunni. Atau kepada yang jahat. Jadi katanya engkau tertolak satu tolak yang sunni lagi bid'i. Dah. Tolak sunni lagi, bid'i lagi.
lagi bid'i maknanya sunni. Tolak sunni dah, lepas tu lain pula bid'i pula. Atau yang baik lagi yang jahat, jadi dua. Mutolak jatuh tolak sebagai tolak yang baik, lain pula yang jahat, dua jadi. Maka jatuh tolak sekarang itu juga. Jatuh tolak sekarang dua dah, bila ngedak. Berarti mana je campur dua tu, mana dua hak baik dengan jahat, hak sunni dengan bid'i. Kalau tu jatuh sekali lalu dah, mana sekarang lalu dah. Kerana mana? Maksud dia kata tu, kerana apa? Kerana dia kata tu kalau ketika itu ketika bid'ah, ketika itu ketika haid, maka jatuh ke? Kerana nyatanya yang itu yang jahat itu haid dah. Kalau ketika suci pun jatuh, kerana katanya lah tu yang sunni dah pula yang bid'i, jatuh. Jadi kira hak mana pun jatuh selalu dah. Kerana hak ketika katanya tak lepas pada ilmu. Dah maksud dia kata tu tak lepas daripada ada kalanya panggil suci, ada kalanya ilahnya haid. Sebab tu jatuh sekarang dah. Kata Syekhul Islam jenis Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari kubur bersekali dekat dengan Imam Syafi'i tu. Dia panggil Syafi'i Saghir. Syekhul Islam Zakaria di Qahirah, di Mesir. Kata Syekhul Islam Zakaria Ansari pada Fathul Wahhab, mana dalam kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ni sakit kepala ni. Apalah nama kitab Syekh Zakaria Ansari, sakit kepala dah. Kalau kitab karangan Syekh Zakaria Ansari, sakit kepala dah. Sakit kepala Fathul Wahhab. Ada? Tak lain lagi. Dia kata mana? Tolak itu. Fathul Wahhab ni banyak ke ya 4 jilid ke? Banyak sekali hasiah dia. Bujarimi al-Fathul Wahhab. Kalau Bujarimi al-Khatib, ignore. Bujarimi al-Fathul Wahhab. Lepas tu situ banyak ke dia wayak hak muktamad dalam itu kitab Fathul Wahhab. Ya tahu nak ngaji lah, ada mas ngaji tu. Sebab tanding ngaji belaka tu Fathul Wahhab ngaji, ignore ngaji, I'anah ngaji, Fathul Ma'ilah. Kitab-kitab lapis tu ngaji. Kitab Qaljubi ngaji, kitab Tahrir. Jangan buat tengok panah, baca sendiri. Kita ngaji talaki lah, ambil talaki. Walaupun kita katanya kita boleh baca sendiri, baik kita talaki dah. Ataupun cari dobek, tak apa, saya tok guru dobek comel dah. Dah sikitlah, jangan ambil kitab licin mari baca tu. Tak ada salah, ada silap. Habis. Dia katanya dalam kitab Fathul Wahhab ya tak. Tolak itu terbagi atas 3 bahagian. Dalam Fathul Wahhab dia terbagi 3. Ada kalanya kalau tolak tu sunni dan ada kalanya bid'i. Maka yang telah tersebut dahulu, misal keruanya dahulu ini dari bahas ini. Dulu mana dulu pada ini bahasan ini. Misal jina oleh fa'il. Telah terdahulu misal jina oleh misal keruanya misal dah sunni bid'i misal tadi tu, misal ni. Dan ada kalanya ni, dan ada kalanya tiada dinamakan sunni dan tiada dinamakan bid'i. Ada juga satu lagi tak panggil bid'i, satu lagi tak panggil sunni. Sunni pun dak, bid'i pun dak. Ada. Kita ada. Iaitu mana dia? Iaitu nama apa? Ini nama wasiti. Nama mananya itu mana tolak wasiti, wasitah. Tengahan. Supaya najis mutawasitah lah. Najis pun terbagi 3 dah. Najis mukhaffafah, mughalazah, lepas tu mutawasitah. Ini pun sama, mutawasitah pun ada atau wasiti. Iaitu tolak yang bukan bid'i, bukan sunni, tolak akan perempuan yang belum ia dukhul dengan dia tak ada dukhul lagi. Setubuh tak lagi tolak. Nikah pak cerah lalu. Dia panggil talak tu jadi bain dah. Atau sudah dukhul dah, tetapi lagi kecil. Tapi kecil mana belum balik lagi. Dukhul dah kecil lagi, umur baru 7 tahun, 8 tahun je dukhul dah. Dia rogo lah kalau bahasa Malaysia dah. Bini kecil lagi dukhul dah. Padahal bini tu belum lagi masa mari haid. Tu pun bukan sunni, bukan bid'i. Kerana tak ada mengandung dah. Mengandung guna tak sampai umur lagi. Atau yang sudah putus haid, mana putus asa daripada haid dah. Umur 50 lebih dah. Tu putus asa pada haid tu, setengah ulama katanya umur 50 lebih. Seperti sebut yang Anas, setengah katanya umur 50 lebih.
Putus asa haid tu bukan bermakna tak mari haid. Tu sama sekali boleh jadi mari haid. Tapi umur tu balik ke orang tu tak mari dah. Tapi boleh jadi tu habi mari, boleh jadi. Maka tiada dia makan sunni dan tiada nama bid'ah, tak nama bid'ah dah. Talak habis itu, habis. Dan harus seorang itu menghimpunkan 3 talak sekali, tetapi makruh ni. Harus mana sah? Ini 3 mazhab. Tu dia 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan kita himpun sekaligus, talak 3 sekaligus tu jatuh. Kecuali Ibn Taimiyah. 4 mazhab jatuh talak, dia panggil Ibn Taimiyah menyalahi sahabat ni. Di antara perkara yang Ibn Taimiyah menyalahikan itu ijma' sahabat adalahnya talak 3 sekaligus tu tak jatuh. Sedekatlah pada zaman sahabat hingga sampainya akhir kita hari ini, hingga sampai akhir sekali hari ini adalah dihukumkan talak 3 sekaligus, jatuh talak 3 tu. Jatuh 3 lalu dah. Mana itu sejak pada satu lagi. Adapun pada zaman Nabi dan zaman Abu Bakar tu ada ihtimal. Ihtimal perkara hadis tu. Sebab tu Ibn Taimiyah Bakar tu katanya satu hadis katanya adalah zaman Nabi dan zaman Abu Bakar ialah talak 3 sekaligus jatuh satu. Mana talak 3 jatuh satu. Bukan sekaligus. Talak 3 jatuh satu. Maka dia bahas cuma pada zaman Abu Bakar atau Sayyidina Umar kerana tilik pada manusia ramai duk serang bini dia, maka Sayyidina Umar pun memutuskan bahawasanya talak 3 jatuh 3. Lepas tu Ibn Taimiyah tuduh Sayyidina Umar yang melahirkan Nabi. Ada orang menyalahkan Nabi tu adalah Umar. Jadi tengok dia tuduh sahabat. Dah tak ikut Nabi tengok. Ini panggil di antaranya kesalahan kesilapan bagi Ibn Taimiyah. Dia tanya dia tu tengok Umar tak ikut Nabi tak ikut Nabi, tak ikut Abu Bakar. Maka ulama kita yang 4 mazhab ada. Maka Umar hukum gitu mesti itu faham Sayyidina Umar. Ada hadis yang katakan pada zaman Nabi dan zaman Abu Bakar talak 3 jatuh 1 adalah talak 3 mana anti talik hak tu. Itu dia tanggung oleh Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain. Kesimpulannya mana 4 mazhab dan ijma' sahabat ada zaman Sayyidina Abu Bakar hingga sampai kita hari ini adalah talak 3 sekaligus, hukumnya haruh. Apalah haruh maka jatuh talak. Cuma makruh. Haruh mana sah tapi makruh panggil. Bacalah lagi kita masalah agama tu pun ada sebut. Dan jika berkata ia suami kepada isteri dia, engkau tertolak, kemudian engkau tertolak, kata gitu. Kemudian masa lepas kata dakwanya suami tu. Jadi pada taklid. Dakwanya kata mana? Jika engkau masuk kampung ininya. Maknanya hak masa dulu ya tak. Engkau jatuh tolak ya tak ada kait. Tak ada taklid dah. Engkau jatuh tolak. Tiba-tiba siapa itu dah masa saya dulu saya taklid. Saya katanya engkau tertolak ini jika. Tu ada jika engkau masuk kampung ni. Kerana kampung tu ada juga isteri dia masalah. Ya tak kalau masuk kampung tu. Satu dakwah dia. Atau dakwanya suami engkau tertolak jika dia hendak sezaid. Ya tak gitu ini. Saya katanya bini saya jatuh talak kalau zaid tu nak. Kalau zaid tu nak jatuh talak. Masalah. Jawabnya maka tiada ditimukan pada zahirnya juga. Ini tidak ditimukan dakwah saat ini pada zahir. Ini pada hukum zahir tu. Juga mana tu ada pun batin serah pada Allah. Serah pada dia lah. Zahir kita tak boleh timu dakwah itu tersebut. Apabila tidak timu maka hukum jatuh talak. Pada zahir tok qadi mesti dia jatuhkan talak di antaranya suami isteri tadi. Adapun dia dengan Allah, serah Allah lah. Serah dia dengan Allah dah. Dan jika sungguh maka jika sungguh mana betul dakwah itu, sungguh mana betul dakwah dia benar. Kalau benar dakwah dia, kalau sungguh maka diserahkan pada agama bagi suami itu. Yang terima pada batinnya ada. Yang diterima pada batin, mana pada batin boleh terimalah. Dia dengan Allah. Mana kalau yang benar sungguh dia boleh pergi tidur lagi bini dia. Kerana bini dia lagi. Tapi pada zahir kita tak boleh reda begitu. Dan demikian lagi makna supaya tu juga supaya diserahkan pada agama dia. Dia serahkan pada agamanya bagi suami tadi. Jika berkata ia suami, segala isiku itu tertolak, dia kata. Semua isteri dia jatuh talak atau tiap-tiap perempuan bagiku tertolak. Mana tiap-tiap perempuan milik dia. Tu bawah jarak dia. Tiap-tiap perempuan bagiku jatuh talak. Dan dia kehendaki mana padahal dia kehendaki oleh suami setengah bagi. Tu isterinya bukan semua. Mana majaz lah. Dia panggil idlaqil kul wa idlatil juz. Ada. Kerana idlaq kata semua bining. Murak semua tu maknanya kebanyakan. Iaitu separuh.
Atau mana tiap-tiap tu maknanya separuh. Jawabnya maka tiada ditimur pada zahirnya juga. Tak boleh lah pada zahir tak boleh. Kalau kata semua dah. Kata jami' atau kullu dah. Tak boleh pada zahir tak boleh timur. Ini bab tolak. Kalau kullu bid'atin dalalah kita bahas lain pula. Mari sini nyatanya pada zahir tak boleh timur. Ini boleh jadi betul. Kerana apa? Kerana dia panggil hukum di atas zahir. Ada di atas zahir. Adapun kullu bid'atin dalalah itu banyak adanya hadis lain mari. Tak tu hadis lain mari. Kita nak pergi hadis tu memang kalau satu hadis tu memang kita terima semua bid'ah sesat. Kita tidak tafsir lain tapi ada hadis lain lagi. Faham ni tak ada hak lain bagi tafsir. Kita semua isi ku jatuh tolak. Apa ada hak lain bagi tafsir? Tak ada. Kalau ada lain tafsir lagi kita boleh terima juga. Ni tak ada. Jangan nak kira dia mata tu tengok. Kalau bab tolak kalau sebuah yang tadi kalau tolak bini semua boleh terima, tak boleh terima. Sama aku lebih bid'atin dalalah. Ada tak sama jangan kias. Al-qiyam al-fariq. Tak betul kias gitu. Kenapa? Karena masalah tu hadis kullu bid'atin dalalah kerana hadis tu adanya ditafsirkan hadis yang lain. Ada hadis lain ada Nabi kait. Dah Nabi kait mari. Sebab tu tak boleh jangan capur tu. Habislah panjang saya sebabnya ada sini kita nak jelas selalu dah. Sedikit walaupun tak habis pun, tak sempurna pun kerana ini bukan tempat dia. Cuma makna sambilan. Jangan duk kata dia mau dak kiyah. Kita nak jawab kena. Dia mau kiyah sini. Tengok kalau tolak bini aku semua jatuh tolak. Kita jatuh semua bukan separuh. Supaya kullu bid'ah jangan. Kerana itu kullu bid'atin tu hadis tu bukan satu hadis, banyak hadis. Hadis lain lagi mansana lagi hadis lain man ahdasa fi amrina banyak lagi hadis. Jangan pakai satu hadis gitu. Mana tidak timurkan pada zahirnya, hak dia kata tu. Melainkan boleh ditimur ada tanda benarnya benar suami itu pada hendaki. Kalau ada tanda benar masalah. Guna. Hanya duk balah tu balah dua orang tu nya dua orang lagi tak balah. Tiba dia sebut tak semua. Ibarat semua kamu. Semua tu maknanya dia tak ada semua tu maknanya dua orang tu nya. Boleh timur tak boleh. Mana kalau tanda misal guna seperti berkelahi dengan isterinya. Jadi oleh suami tu. Kelahi isterinya. Kelahi apa? Kelahi seorang ya atau dua orang ya. Bukan kelahi semua kalau balas semua. Tak boleh nak tanggung lah, tak boleh nak terima kalau balas belakang. Ni tak balas separuh. Maka berkata isterinya, engkau kahwinkan lain daripada aku lah. Mungkin nikah lain. Kalau balas tu memang mungkin nikah lain. Maka sahutnya suami, tiap-tiap perempuan bagiku tertolak. Maka benarkan pada zahirnya akan dakwaannya suami itu. Pada zahir boleh. Kerana apa? Kerana bolehnya dia jawab tu, mana sahut jawab mulut dah. Boleh dia nak marah tu. Habis. Ini misalnya seperti itu. Al-far'us sadisu bil fara' yang ke-6. Ini maksudnya cawangnya bagi tolak juga fi bayani ta'liqit talaqi bil awqati. Bermula fara' yang ke-6 pada menyatakan menggantungkan tolak dengan segala waktu, mana beberapa waktu. Segala sini maku semua mana boleh. Mana beberapa waktu suku daripadanya jenis satu juzuk melakah dia. Dan jika berkata jenis seorang tu suami bagi isterinya, kata guna engkau tertolak pada bulan begin-begin. Jadi bulan Oktober masalah ada, bulan 10 masalah. Atau kepala bulan mana awal bulan. Rasul Syah. Kepala bulan mana yang awal bulan. Jatuh awal bulan. Pahala ni duduk tengah dah masalah awal bulan. Atau pada permulaan bulan. Awal atau permulaan bulan. Jawabnya maka jatuh pada awal suku daripadanya bulan yang ditaklid tu. Awal suku mana juzuk. Awal suku mana juzuk hak mula-mula dah. Kalau katanya jika engkau tolak pada bulan sekian-sekian, pada bulan sekian tu maknanya jatuh bila? Nak hukum pada tengah ke? Padanya tu 10 bulan ke, 15 ke atau akhir? Jawabnya pada awal lah. Awal juzuk dia masuk part lalu dah. So bawa pada raksu sama. Apabila 4 bulan mana masuk awal. Awal jatuh lalu dah. Dan dia katanya suami engkau tertolak pada hari begin-begin. Kalau sebut hari pula. Masuk tu hari Isnin masalahnya. Atau pada permulaan hari begin-begin, mana pada awal hari sekian-sekian masalahnya. Maka jatuh tolaknya pada waktu fajar hari itu, waktu subuh tu. Fajar sini, fajar sadiq. Alaupun kazib dak, kerana kazib tu tak masuk lagi hari. Sadiq. Fajar ni fajar sadiq. Masuk subuh Atau dia katanya suami engkau tertolak pada akhir bulan kalau akhir. Atau penghabisan bulan. Penghabis mana penghujung bagi bulan. Maka jatuh tolak pada akhir bulan akhirlah. Boleh jatuh.
Iaitu hari 30. Murad hari 30. Dan dalam Islam tu bulan 30 hari semua. Tapi iaitu hari 30. Kerana dalam Islam bulan itu 3. Mana ni? Mana hujung bulan tengok nak boleh dah. Tengok nak boleh. Mana? Ya bukan tu Islam mana ada 30 belakang. Tak kena. Ada baik tu salah silap tu. Bukan mana hari 30. Islam aja tak kira hari 30. Kerana kira sini Islam kita mana kena anak bulan. Ada 29. Mana tengok anak bulan akhir bulan mana tengok anak bulan. Habis dan jika berkata ia suami pada waktu malam. Jadi kalau kiranya dia kata tu di waktu malam dah. Hak kata tadi. Mana kalau lalu sehari engkau terdak. Ini duduk tengah malam atau masuk waktu isyak dah, waktu maghrib dah, duduk tengah-tengah malam atau di waktu malam, pada waktu malam mana masuk waktu malam dah lah. Lepas maghrib, lepas isyak, lepas sebelum subuh lagi. Dia kata nak ada. Mana kalau lalu sehari engkau tertolak, dia kata gitu. Bila lalu satu hari mung jatuh tolak. Padahal duduk malam. Maka jatuh tolak tak kala jatuh matahari pada hari besok bagi suami tu. Hari besok suami tu baru jatuh nah. Hari malam, lepas tu esok tu dak jatuh lagi, matahari jatuh habis. Masuk waktu maghrib barulah jatuh tolak. Dan jika ia suami berkata manakala lalu sehari ini, manakala lalu mana habislah, lalu hari sehari ini, maka engkau tertolak. Padahal dah dia duduk malam dah. Manakala lalu sehari ini, maka engkau tertolak. Maka jika ini pada tafsir, pada masalah ini tafsir ni, maka jika berkata, jadi berkata akan ini perkataan, berkata ini akan ini perkataan kata jika lalu sehari ini menjatuh talak tu. Kata siang hari mana pada siang hari. Kalau dia kata tu duk siang hari duk tengah hari. Masuk waktu subuh dah. Dia katanya lepas subuh dah atau waktu zuhur dah atau waktunya asar dah masalah. Dia kata dia siang hari. Jawabnya maka jatuh talaknya isteri tadi waktu jatuh matahari hari ini, hari itu. Jatuh juga. Kerana lalu siang hari ini. Hari itu mana hari hak dia kata tu lah. Hari-hari dia kata bukan hari esok tu. Hari ni dah. Dia kata lepas zuhur. Hari ni dah apabila jatuh matahari jatuh lalu dah. Kerana jatuh lalu sehari. Lalu sehari pas lalu ni. Dah. Dia tak kira esok dah. Tak cukup sehari lagi dah jatuh lalu dah. Ada akal jubi pun sama ni muka surat. 833 pun sama. Cuma hak ni dia katanya bawah ni fa in qalahu naharan fa bi ghurubi syamsihi tatluqu lalu dah. Samalah. Masalah lepas tu dia tanya walau qala lailan idza madha yaumun fa anti talikun. Walau satu hari maka engkau jatuh matahari esok kayaknya terluku dah. Kalau dia kata dia sehari fa fi misli waqtihi min ghadihi. Kalau katanya dia sehari, dia tanya engkau jatuh talak. Tengok sini nak. Tapi ada khilaf lagi tak boleh. Waqila bi awalin nisbi al akhir. Khilaf lagi dah. Karena id kulluhu asyhru fa yaqau bi awalihi. Warada bisabqi al-awwal ila fahm. Walau qala lailan. Katakanlah idza madha yaumun, kalau lalu satu hari fa anti talikun. Maka jatuh talak apabila jatuh matahari wadihi esok tu. Kalau kata waktu malam, esok tu jatuh matahari baru jatuh. Kerana ni malam lagi kan. Esok jatuh matahari jatuh. Au naharan kalau dia katanya apabila lalu satu hari sedangkan dia kata dia sehari fa fi misli waqtihi min ghadihi. Maka pada upama waktunya daripada esok kayaknya jatuh. Dah. Di sini maknanya upama tu. Lagi tak ni jatuh upama.
Li'anna al-jawm haqiqatun fi jami'ihi mutawasilan kana aw mutawafiqan. Tapi wastashkalahu ar-Rafi'i bima idza law naza idika fi yaumin innahu la yajuz tafriqu sa'atihi fil al-asah. Maknanya tu fi misli waqtihi min ghadihi, mana dia kata. Kalau dia katanya hari ni. Kalau hari ni dia katanya lah waktu zuhur masalah. Waktu zuhur dia katanya apabila lalu satu hari mu jatuh talak. Makanya dia kata zuhur dah. Tiba-tibanya macam jatuh matahari, jatuh tak? Tak ada lagi. Nuh apabila siapa zuhur balik. Apabila siapa zuhur balik, apabila siapa zuhur balik barulah jatuh. Fa fi misli waqtihi tu. Upama maknanya kalau dia kata di zuhur siapa zuhur esok. Ada zuhur esok baru jatuh talak. Pas sini katanya jatuh matahari lalu dah. Dah. Pas sini katanya fa fi misli waqtihi min ghadihi. Tatluku jatuh. Sebanyak tak idza madha ke? Kalau lalu. Kalau kata abil jaumu ayat qala idza madal jaumu. Ada jaumu ni isim nakirah. Tu jaumu ni isim nakirah. Kalau idza madal jaumu baulah. Sini mana jaumu hari ini? Sebab di sini ada ini tak? Beza. Sini hanya katanya mana saat ni? Kita jika berkata manakala lalu sehari ini, ini je, ini al-jaum. Lain pada nakirah. Kalau nakirah lain dia. Ini buat kita isim ma'rifah. Ma'rifah mana hari ini? Sedangkan pas zuhur tu dah jatuh lalu dah. Mana kalau ibarat yaumun lain dengan al-jaum lain. Nah sini tak hari ini. Kalau dia kata dia sehari, dia tengah malam waktu zuhur, dia katanya kalau lalu satu hari, dia tak sebut hari ini, lalu satu hari. Barulah esok ke sampai waktu zuhur tu baru jatuh talak. Habis. Berarti ada tafsir lah. Maka jika berkata sehari, maka jatuh talaknya waktu jatuh matahari hari itu. Hari itu hari lah. Ini kalau buat mari dah al-jaumu. Dengar gerak ni? Hujan ni. Dengar tak hujan? Dengar tak? Dengar tak sini? Dan jika ia suami berkata jenis akan perkara tersebut, berkata jenis akan perkara tersebut pada malam, jenis kata dia waktu malam hari, dia kata dia waktu malam lagi, maka tiada jatuh talak, tak jatuh talak. Kalau dia kata dia waktu malam tak jatuh talak, sebab hari ni ke dia kata dia waktu malam, dia katanya kalau apabila lalu hari ini mu jatuh talak, pas lalu dah. Sebab tu kalau dia kata sedangkan dia ada waktu malam dah tidak jatuh talak, maka jadi lara juga jenis sia-sia lah. Dia sia-sia sebab apa? Sebabnya hari ni hafah dah. Kalau kata hari ni sedangkan waktu malam tak jatuh talak. Kalau hari esok baru jatuh. Dan jika berkata engkau tertolak kemarin mu jatuh talak, kemarin. Atau bulan yang dahulu atau bulan lepas dah. Atau tahun yang dahulu, tahun lepas dah. Maka jika jadi pada tafsir sebenarnya, maka jika dia qasad oleh suami bahawa menjatuhkan talak sekarang, dia kata gitu mu jatuh talak tapi muraknya jatuh sekarang. Dia sebut katanya jatuh marai tapi muraknya nak jatuh hari ni. Dia sandarkan jadi hak dia. Sekarang mana ketika kata tu? Hak dia suami tu dia sandarkan, diidafatkan kepada kemarin, sedangkan dia mana disandarkan saja kepada kemarin tu. Hak kemarin itu sandar pada anak hari ni lah. Jatuh marai lagi. Jawabnya jatuh talak sekarang itu jenis pas kata tu. Tapi dan jika mengqasarkan bahawa ia suami itu sudah talak dah kemarin. Dia tanya murak katanya lah mu talak marai mu jatuh talak. Dan sekarang ini isteri tu beriddah, mana sekarang ni isteri iddah lah, padahal isteri ni dah iddah dah. Bini tu enggak iddah dah. Dia benarkan dengan sumpahnya mana benar akan kosak suami tu. Mana diterimakan oleh Tok Qadi, dakwah dia kata, "Dak saya rakyat kata, saya kosak katanya tu marai itu maknanya jatuh marai hari ni dak." Kalau tu boleh terima. Tapi syarat dengan sumpahnya suami, no sumpah dah. Suami no sumpah. Boleh terima lah.
Bini dok iddah dah. Syaratnya maknanya dia kata marai padahal bini dok iddah dah. Bini tunggu iddah dah. Tanya bini mu tahu tak? Tahu dah. Pas bini buat apa dah iddah? Iddah bila? Marai lagi. Oh, tiba-tiba suami kata tak. Saya tu mana hari ni maknanya mana benarlah kerana bini dia hari ni dok iddah dah. Berarti mana bukti kata bahasanya ni dia tolak marai lagi kerana bini dok tunggu iddah dah. Kalau bini tak tahu gapo, kalau bini tidak duduk iddah tak boleh terima. Ada awak tu hani tak boleh terima. Kerana apa? Kerana bini tunggu iddah dah. Sebab tu sekarang ia ibarat iddah. Mana bini duk iddah dah. Mana iddah bini tu menunjukkan apa yang dia katakan suami kita tolak marai betul. Sebab tu boleh diterimakan. Boleh terimakan kerana qarinahnya bini duk iddah dah. Atau dia qasarkan dengan kemarai itu tolak pada nikah yang dahulu lah, yang dahulu. Merak kemarai, makna kemarai itu marai. Bahasa Melayu pun ada tak marai. Marai mana hari dulu. Marai. Marai lagi apa marai? Seminggu lepas, 2 minggu lepas, bulan lepas. Marai ke? Kalau qasad dengan kemarai itu, qasad apa? Tolak pada nikah yang dahulu. Mana merak kemarai nikah dulu. Bukan nikah yang kedua ni tak. Dia tolak dia nikah 2 kali dah masalah. Bini dah nikah 2 kali, hak marai itu hak dulu. Yang lain pada nikah ini nikah baru ni. Dia tak ada. Hak saya kata hak tolak marai itu marah hak tahun lepas. Ni saya baik mula ada lah. Kalau dia dakwa gitu, maka pada tafsir pula. Tafsir pula. Kalau dia qasad katanya tak murak kemarai mana nikah dulu. Maka tafsir guna. Jika adalah diketahui tidak oleh orang ramai. Kalau tahu orang ramai akan sudah ia suami tolak dulu. Mimpi orang tahu kata dia tolak dulu dah. Orang ramai, orang kampung tahu mimpi ia tolak syarah dah dulu sekali dah. Kemudian ia suami berkahwin pula, lepas tu dia nikah semula. Maka dibenarkan dengan supah, mana benarkan dengan supahnya suami. Nak timur tapi nak supah. Kalau dia pandai supah, dia timur. Tapi dan jika tiada dahulu, mana tidak dia tahu. Orang ramai tak tahu, kata dulu tak ada nikah, baru nikah sekali ni ya. Seperti yang demikian dakwanya. Dah itu dia. Mana tiada ada dahulu seperti yang demikian dakwanya. Mana tak supah dia dakwa dah. Mana baru nikahnya. Nikah tiba tak ada nikah 2 kali gapo dah baru nikah tak ada tolak tak ada gapo lagi. Tu tiada dibenarkannya. Jadi pada dakwah tadi tak boleh timur. Daripada tak pala nikah dulu dah. Apabila tak timur ya tu. Dengar tak sakit kau ni kuat. Dengar ke tak tahu ni. Hujan dah. Tak apa hujan kita betul dah. Adapun kalimah yang dijadikan menggantungkan tolak itu amat banyak. Nampak sikit pula. Habis sikit ke dia? Nak habis cepat habis ni. Adapun kalimah yang dijadikan pada mana menjadikan menggantung mana menaklikkan tolak itu amat banyak. Setengah daripadanya amat banyak. Man. Maknanya mana artinya man barang siapa. Jadi mana man pun tak kira man. Siapa-siapa. Jadi maknanya taklik Seperti katanya suami, barang siapa masuk dalam kampung ini daripada isiku. Siapa hak bini dia? Mana-mana bini dia? Mana siapa hak bini dia masuk kampung ni, maka ia tertelak. Dia tak ada kaedah. Ini tak boleh dah. Sebab siapa dia tak kira. Bukan Zainab, bukannya Fatimah. Siapa-siapa tak kira hak bini dia. Dan setengah daripadanya amat banyak tu. In, bukan dan, in. Dan tu dal tu salah tu. Lafaz in. Makna in tu jika. Seperti dia katanya suami, jika engkau masuk dalam rumah ini atau kampung ini, maka kalau mu masuk rumah ni, maka engkau tertolak. Ni banyak ni. Dia marah ke bini dia, kata kalau mu masuk ni. Tapi cara hilah tu ada. Cara hilah tu ada. Cuma ni panggil cara umum dulu. Kalau mung engkau jika apa engkau tu soreh dah. Engkau masuk dalam rumah ni atau engkau yang tertolak. Dan serah pada amat banyak iza boleh ke? Maknanya apabila seperti dia katanya apabila engkau masuk dalam dusun ini, mana kampung kecil. Sekarang ni panggil bekas kampung dululah. Ada betugu maknanya kampung kecil. Tetapi sekarang dusun itu ialah bekas kampung dulu. Kalau dusun-dusun mana hak bekas hak kita buat kampung dulu lepas tu tinggal. Lepas tinggal panggil dusun. Bahasa lah ni dah. Mana kampung kecil atau apabila engkau berkata, jadi bercakap. Apabila engkau cakap dengan Zaid, kata dia. Dengan sezaid, kalau mu kecil dengan Zaid, maka engkau tertolak. Dia cemburu. Dan setengah daripadanya, kalau hasil apa yang ditaklid tu jatuhlah. Kalau hasil tu. Dan setengah daripadanya amat banyak mata.
maknanya, tapi semua tu beza belaka dah, makna dia akan tafsir bawah. Ini yang ayat ijma' dulu. Manakala seperti ia berkata, manakala engkau berbuat ini perbuatan. Kalau engkau buat ini perbuatan, masak nasi ke, buat goreng ke, buat gula ke masalah, atau jahit ke masalah, maka engkau tertolak. Dan serah padanya amat banyak, kullama, maknanya tiap-tiap, daripadanya tiap-tiap. Dari mana tiap-tiap kali? Tiap-tiap ini tiap-tiap kali. Kullama mana tiap-tiap kali? Kullu, lepas tu ma. Ada. Kullu ma tiap-tiap kali zaraf tu. Ma kafah panggil. Ma menyekatkan lafaz kullu tu idafah. Tak ada idafah dah. Ma sekat dah. Tiap-tiap kali, mana seperti katanya suami, tiap-tiap jatuh, mana tiap-tiap kali jatuh tolak, ku, mana tiap-tiap jatuh tolakku, maka engkau tertolak. Kalau dia tanya, kalau aku jatuh tolakmu, kalau aku tolakmu, mu jatuh tolak tiap-tiap kali. Sedang kalau tu mana ganda dah. Tengok tafsir depan lagi. Ini tak payah hukum lagi, cuma misalnya. Tahu mana kalau suami katanya tiap-tiap kali kau jatuh tolakku, maka engkau tertolak. Ia tertolak pula dah. Orang kata tiap-tiap kali jatuh tolakku dengan bahawa aku kata dengan sengaja lain pula ikhtiar dah tu. Mana jatuh tu ialah satu ikhtiar, yang keduanya ialah sengaja. Tu mana jatuh, tiap-tiap jatuh maknanya aku kata hak sengaja. Aku katanya adanya pilihan. Kalau kata tidak sengaja tak jatuh. Kalau katanya tidak ikhtiar tak jatuh. Sebab tu murad kata jatuh tolakku, tiap-tiap jatuh tolakku, makna dengan bahawa aku kata perkara itu dengan sengaja lain pula ikhtiar. Dan serah padanya amat banyak ayun, maknanya barang waktu. Mana-mana waktu. Seperti katanya barang waktu engkau masuk kampung. Ada ayu waktin. Mana-mana tu barang waktu, mana-mana waktu engkau masuk kampung, maka engkau tertolak. Dan tiada habis, dan tiada menghukumkan bersegera segala kelimah yang tersebut itu tak syah dah. Mana tidak? Mana hukum mata iza apa semua tu, tapi tafsirlah. Mana tidak dihukumkan bersegeranya pada meluluskan muallaq tu. Tak syarat segera. Dah apa yang ditaklid tu tidak syarat segera. Jadi pada muallaq alaih, sifat hak dia taklid tu. Katanya apabila kamu tu masuk, lepas tu nak masuk selalu tak? Baru jatuh? Tak. Katanya tidak syarat, tidak menghukumkan bersegera segala kelimah yang tersebut itu, tapi kait jika digantungkan, dia taklikkan tolak pada isbat. Tu kalau pada isbat mana tiap-tiap kali. Apabila tidak ada nafi dak, tu tak ada syarat segera dak. Seperti dia katanya suami, jika engkau masuk kampung ini, jika engkau masuk, masuk tu mengisbat. Kalau jika engkau tak masuk, kalau mung tak masuk, tu syarat nak segera. Kalau mung tak masuk rumah ni, mung jatuh tolak, selalu nak masuk. Kalau tunggu, tak boleh. Tapi kalau nya isbat, tak syarat segera dak. Dan dia dah menghukumkan pula berulang-ulang. Tahu syarat berulang, jadi orang jatuh tolak nak banyak kali dah. Masuk jatuh. Tak syarat. Tidak boleh hukumkan berulang-ulang dah. Segala kelimah yang tersebut tu. Melainkan pada lafaz kullama, melainkan lafaz kullama saja. Kalau mata pun tak agak mata izada. Tidak syaratnya masuk sekali jatuh masuk pula masuk jatuh dua. Kecuali lafaz kullama. Kullama tiap-tiap kali. Itu dah kullama tu. Kullama dah dakhala alaiha Zakaria. Mana semua dah tiap-tiap kali masuk. Maka iaitu lafaz kullama menghukumkan, ini dihukumkan berulang-ulang. Masuk sekali, jatuh sekali. Masuk pula, jatuh pula. Kullama. Maka jika berkata seorang bagi isterinya yang sudah didukhulnya, mana sudahnya setubuh dah, kata guna, apabila aku tolakkan dia kau, maka tertolak. Jadi ulang kau, maka engkau tertolak. Maka tertolak, jadi tertolak ulang kau. Aku tolakmu, mu jatuh tolak. Kemudian maka ditolaknya suami tu. Lepas tu dia tolak sungguh. Pak katanya apabila aku tolak mu jatuh tolak. Mu tertolak. Maka suami pun tolak. Jawabnya maka jatuh dua tolak. Satu dengan tolak yang tunai, mana tanjis, jatuhnya dia katakan apabila aku tolak. Jatuh hak tu. Lepas tu dia tolak. Tolak. Lepas tu suami katanya tolak tu kata isteri dia. Dia kata sungguh tolak sungguh. Jatuh hak tu. Hak tunai tu. Dan yang tak lebih tu. Yang tunai dan yang apabila aku tolak. Hak tolak tu. Dan yang apabila aku tolak
kandai kau maka tertolak. Hak tu lebih. Lebih belakang lepas tu kemudian maka ditolaknya. Hak tu lebih belakang tu. Tengok sana ni ke? Atas tu tolaknya. Apabila aku, lepas tu apabila hak tolak tengok. Tu habis bawah ni. Tu menunjukkan bahasanya bukan salah di syedau kita ni pajak sebabnya orang taubat tu banyak salah. Sebab tu kalau boleh ada orang kata sahih dah. Ada mana tu guru sahih tu pergi taubat semula. Sahih betul balik. Baru tak balik. Kita salah gini, kita dosa ni. Sebab kita harap banyak ulama ada syekh-syekh tolong sahih balik. Kita jawi tak ada orang sahih dah. Kalau buat syarah pun tak ada sahih dah. Patutnya buat syarah tu sahih lah dulu kerana kita banyak salah. Lepas tu sebab maka jatuh dua tolak, maka satu dengan tolak yang tunai. Hak tu lah tengok. Dan yang kedua ni baru sini. Mana lebih banyak tu? Banyak lebih. No likung belakang dah, likung ambil pada yang dan yang hingga habis tu mana kita likung habis. Tu lebih belakang tu. Tu lebih belakang. Satu baris lebih sikit tu lebih belakang. Dan yang kedua mana tolak yang keduanya dengan tolak taklid katanya. Ada apabila sana ni katanya apabila aku tolak kandai kau, jadi apabila aku tolak. Tu taklid. Maka engkau tertolak. Tertolak tu adalahnya apabila aku tolak mu tertolak. Jadi kalau dia tolak satu, tak tunai. Lepas tu apabila dia tolak satu, jatuh tolak satu pula kerana taklid katanya apabila aku tolak. Apabila aku tolak, mu jatuh tolak. Tu sebabnya taklid tadi. Dan jika berkata ia suami tiap-tiap jatuh tolakku tahmu atasmu, maka engkau tertolak. Kemudian dia tolak jenis oleh suami. Lepas tu dia tolak semua. Lepas kata maka jatuh 3 tolak. Jatuh 3 lalu dah. Tiap-tiap kan, tiap-tiap jatuh tolakku atasmu maka jatuh tolak. Jatuh 3 lah. Jatuh 3. Tapi syarat jika pada isteri yang sudah dukhulnya. Sudah didukhul dah. Tolak 3. Kenapa? Tiap-tiap kali aku jatuh tolakku, mu jatuh tolak. Maknanya dia tolak satu, jatuh satu. Lepas tu jatuh, hani pun jatuh ke? Apabila hani jatuh pula. Kerana tiap-tiap kali jatuh. Jatuh hani sah, jatuh hani. Hani pun jatuh, hani jatuh pula. Berarti mana 3 jatuh tolak. Tapi hak isi yang sudah dukhul. Dan satu tolak mana jatuh satu tolak jika belum lagi dukhul. Keluar katanya, tiap-tiap kali ku tolak, tiap-tiap kali jatuh tolakku atasmu, maka mu tertolak. Kalau nya tolak sebelum subuh lagi, jatuh satu haja. Kerana apa? Apabila tolak satu, dia tak jatuh satu lah kerana bain dah. Kerana tak dukhul lagi. Tolak pak, bain putus dah. Pak tak jatuh satu lagi, bukan bini dia. Jatuh satu pas maknanya bain. Apabila bain tak jatuh satu lagi, hanya satu haja kerana belum lagi dukhul. Kerana apa? Kerana menghukumkan oleh sebab jatuh satu. Kerana menghukumkan oleh kata suami tu. Mana kata suami badal tiap-tiap jatuh. Tiap-tiap jatuh tolakku atasmu. Menghukum apa? Maf'ul. Menghukum oleh kata tadi, menghukum akan berulang-ulang. Ada berulang. Berulang-ulang satu pada 3. Berulang-ulang satu. Berulang mana berulang-ulang satu tolak. Jadi daripada 3 tu. Yang tunainya itu. Apabila tolak satu, tiap-tiap kali jatuh ni, jatuh pula. Jatuh ni, jatuh pula. Ini mana oleh hak tu. Dan jatuh tolak yang kedua, jatuh hak yang kedua. Mana hak kali yang kedua tu. Jatuh hak kali kedua tu dengan sebab tolak yang pertama. Mana hak ni jatuh, apabila tolak pak, hak ni jatuh. Apabila hak ni jatuh, maka yang kedua jatuh. Jatuh hak ni sebab apa? Sebab hak ni jatuh. Apabila hak ni jatuh, hak ni pun jatuh. Sebabnya taklid dengan hak ni. Taklid jatuh. Yang kedua tu. Kerana apa? Kerana patut oleh yang kedua. Kerana patut oleh mana patut jenis oleh kedua. Kerana patut oleh tolak kedua tu. Dia katanya suami tiap-tiap tolak dan tiap-tiap tolak. Kenapa patut katanya tiap-tiap tolak? Mana tiap-tiap tolak boleh kata tiap-tiap tolak kan? Manakala mana tiap-tiap lah tiap-tiap tolak. Sebab tu patut boleh kata gitu. Sebab tu yang kedua pun jatuh. Dan jatuh yang ketiganya mana tolak ketiga tu dengan sebab tolak yang kedua. Tolak yang kedua tu bawa pada tolak yang ketiga. Kerana tiap-tiap boleh jadi kata tiap-tiap kan tiap-tiap kali. Sebab apa? Sebab dia benarkan pula dengan katanya suami tiap-tiap tolak. Boleh juga kata tiap-tiap. Mana katanya ialah apabila tu tiap-tiap kali tolak jatuh tolak aku atasmu, engkau tertolak. Kalau tu maknanya ni pun boleh kata tiap-tiap. Mana satu-satu tu boleh kata tiap-tiap belakang. Sebab tu jatuh.
Habis, dan adapun kalunya sebelum ladi dukhul tak boleh tiap-tiap lah, tiap-tiap guna bab bukan bini dia. Itu musuh itu. Habis. Dan jika berkata seorang yang ada isinya, cepat apa dah, cepat sikit kalau tak faham kita dengar semula. Ada sebabnya kita baca daurah ni, sebab dalam video tu ada rakam dah, pasal tak faham kita boleh ulang dengan semula. Dan jika berkata seorang yang ada isterinya 4 orang, jika aku tolak seorang padanya isiku, maka seorang sahaya daripadanya beberapa sahayaku merdeka. Bini dia 4 orang, lepas tu dia tanya, kalau mana bini aku tak cerasa, maka hamba aku seorang pada hamba aku hak ramai ni merdeka seorang. Lepas tu, dan jika aku tolak 2 isiku, maka 2 sahayaku merdeka. Dan jika aku tolak 3 isiku, maka 3 orang sahayaku merdeka. Dan jika aku tolak 4 orang isiku, maka 4 orang sahayaku merdeka. Jawabnya, kemudian selepas dia kata, maka dia tolak ke 4 isterinya. Lepas tu tolak selalu 4. Sekali mana sekaligus tolak selagi tu. Kata kalau tolak 1, ni berapa dengan hamba merdeka tu. Jadi banyak hamba lah. Ada jatuhnya kalau aku tolak 1, hamba aku merdeka 1. Kalau tolak 2, dia kata belakang ni. Dan ni sebab dan dia kata belakang tu dan belakang. Kalau tolak 1, merdeka 1. Kalau tolak 2, kalau tolak 3, kalau tolak 4, merdeka dia kata banyak kali. Bukan sekali dah. Lepas tu tiba-tiba tolak 4. Atau berturut-turut. Mana tolak 1 tapi turut. Zainab jatuh tolak, Aisyah jatuh tolak, Ummu Kalsum jatuh tolak. Ada masalah. Turut-turut lalu dah. Maka jadi merdeka 10 orang sahaya. 10. Dah. Kerana apa? Kerana seorang sahaya dengan tolak yang pertama. Tengok ke? Tolak 4 ke? Ini yang pertama tu kerana kalau tolak 1, merdeka 1. Satu seorang dah. Ya tak? Dan 2 sahaya merdeka dengan tolak yang kedua. Jadi tolak yang kedua tu. Tolak 2 jadi 2. 2 pula hamba, 3 dah. Tolak 2 mana 2 ke? Lepas tu dah 2 sahaya dengan tolak yang kedua. Dan 3 hamba, 3 sahaya merdeka dengan tolak yang ketiga. Berarti jadi 6 dah. Dan 4 sahaya merdeka dengan tolak yang keempat. Jadi 10 semua. Semua 10. Dah. 1. Patutnya tolak yang kedua jadi 2 orang pula, jadi 3. Lepas tu kalau yang 3 jadi 3 pula, jadi 6. Lepas tu tolak yang keempat jadi 4. Jadi 10 semua. Merdeka. Habis, dan jika digantungkan dengan lafaz kulama, yakni tiap-tiap seperti dia katanya, tiap-tiap ku tolak 1 isteriku, ini masalah talak merdeka. Talak merdeka. Katanya tiap-tiap tiap-tiap aku tolak isteri, ada 1 isteriku, seorang isteriku, maka seorang sahayaku merdeka. Dan tiap-tiap 2, maka 2 merdeka. Dan tiap-tiap 3, maka 3 yang merdeka. Dan tiap-tiap 4, maka 4 yang merdeka. Tak ada mana jika ni buat lafaz tukar kulama. Kemudian selepas itu maka dia tolak ke-4nya isteri, maka 15 sahaya merdeka. 15 Kalau jika 10-nya, kalau lafaz kulama 15 merdeka. Kerana apa? Kerana berulang-ulang pada taklid tu. Berulang. Tiap-tiap kali ke? Tiap-tiap kali aku tolak bini aku, dah. Seorang jatuh 1. Lepas tu nya, dia ulang 2. Dah. Jadi 15. Kerana berulang-ulang, maka jadi merdeka seorang saja dengan tolak yang pertama. Tengok bila. Seorang sebab tolak yang pertama. Dan 3 orang sahaja merdeka dengan tolak yang kedua. 3 lah kerana 2. 3 kali kan 1. Ini tolak 1. Lepas tu nya jatuh pula 1. Lepas tu kali yang kedua jadi dah. Dengan tolak yang kedua tu jadi 3 sahaja. Kerana bahawasanya benar ia suami tu tolak yang 1 dan benar pula 2 tolak dengan jah dulunya. Jadi 3 situ. Dan 4 orang sahaja merdeka dengan tolak yang ketiga. Kerana benar ia tolak yang 1. Dan benar pula ia 3 tolak dengan dahulunya. Dan 7 orang sahaja yang merdeka dengan tolak yang keempat. Kerana benar ia dengan 1 tolak. Dengan iktibat diri 1 tolak tu. Iktibat 1 tolak. Sebab boleh jadi benar dengan 1 tolak. Sebab diri tolak tu benar 1 dah. Pak tepat. Dan 2 tolak yang lain daripada 2 yang dahulu
Kerana 4 itu 2 kali. Kerana 4 kan tiap-tiap kali. Berarti 4 tu 2. Apa 4 2 jadi 8. 4 8 dah. 2 jadi 2. Dan 4 tolak itu pula ia sebab dia nasbahkan. Sebabnya jadi 4 pula kan. Dia nasbahkan dengan yang dahulunya ia 4, yang dahulunya nya tolak tu. Ia yang dahulu tu 4. Dulu 4 jadi 8. Boleh. 8 dah. Maka jumlahnya 15. Tu jadi 15. Anu 1 lepas tu hak ni 8, campur semua tu 15 cukup bawah ni. Habis ni bab haba lah, tak ada dak. Senang tak payah. Orang pandai ilmu hisab je pandai kira lah. Tulis dah. Kalau tak pandai hisab kira tulis satu-satu dulu senang ni. Habis dan jika mentaklikkan seorang akan tolak isterinya dengan perkataan yang membawa kepadanya Daud pusing. Seperti katanya manakala jatuh tolakku jatuh dah. Wallahu alam. Dan jika